Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, untuk video yang kali ini merupakan video sambungan untuk topik yang kita bincangkan sebelum ini, iaitu mengenai Perang Dingin dan juga Blok Dunia. So, siapa yang nak dapat info yang lebih lanjut mengenai topik ini, okey, korang boleh tengok video yang pertama saya bila saya terangkan mengenai Blok Dunia dan juga Perang Dingin. Okey, so tanpa membuang masa, kita akan teruskan apa yang perlu kita belajar pada hari ini. Sebelum kita teruskan, saya akan terangkan secara sepintas lalu apa yang kita belajar pada video-video yang sebelum ini. Okey, so kalau tengok dalam slide saya tu, okey, bila kita belajar tentang blok dunia, ada 3 perkara penting yang kita akan sentuh, iaitu yang pertama adalah mengenai kapitalis dan juga komunis. Ini merupakan blok-blok yang muncul dalam blok dunia. Okey, apa itu blok dunia? Blok dunia ini adalah diamnya muncul selepas Perang Dunia Kedua, di mana berlaku masalah dalam perundingan nak menyelesaikan Perang Dunia Kedua. Jadi bila berlaku masalah, di situ yang mewujudkan blok dunia. Apa ini blok dunia? Blok adalah di mana negara-negara yang mempunyai ideologi, pemikiran dan haluan yang sama, mereka akan membentuk satu blok ataupun satu geng. Okey, dan negara-negara yang mempunyai ideologi yang berbeza dengan blok yang ini, mempunyai perbezaan dari segi ekonomi, politik, sosial dan semua benda termasuk ideologi, mereka akan membentuk blok mereka yang tersedia. Nampak tak dekat situ? Di situlah di mana wujudnya 2 blok utama, iaitu blok komunis dan blok kapitalis. Dan 2 blok ini sangat-sangat berbeza antara satu sama lain. Kalau contoh blok komunis buat A, blok komunis akan buat B. Kalau blok kapitalis buat B, blok komunis akan buat A dan sebagainya. Okey, dan disebabkan oleh perbezaan yang ketara inilah nanti di mana kedua-dua blok ini ataupun kedua-dua geng ini akan mewujudkan Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Lepas ini kita akan tengok dengan lebih lanjut mengenai Perang Dingin. Okey, so itu perkara yang kedua yang kita akan sentuh mengenai Perang Dingin. Kita akan tengok apa faktor Perang Dingin, apa negara-negara yang terlibat dan juga ciri-ciri Perang Dingin. Okey, dan yang ketiga kita akan tengok nanti akan wujudnya dunia ketiga. Benda pula dunia ketiga. Tak cukup dengan satu dunia, kita nak buat 3 dunia pula sekarang. Okey, nanti saya akan terangkan apa itu dunia yang ketiga. Okey, so itu adalah secara sepintas lalu apa yang korang akan belajar dalam video ini. Dan macam minggu lepas macam video yang sebelum ini, saya dah terangkan tentang bahagian yang pertama ataupun perkara yang pertama, iaitu mengenai komunis dan juga kapitalis. Dan untuk hari ini saya akan membebel mengenai Perang Dingin. Okey, so bila kita bercakap tentang Perang Dingin, okey, Perang Dingin ataupun Cold War, okey, ada 3 perkara penting yang kita akan tengok. Yang pertama adalah mengenai faktor dan juga punca perang. Okey, setiap peperangan yang berlaku dekat dunia ini akan ada punca. Okey, tak kira lah apa-apa jenis perang, Perang Dunia Pertama ke, Perang Dunia Kedua ke, Perang Dingin ke, mesti ada punca. Okey, tak kira lah punca tu 1, kedua, ketiga, mesti ada punca yang menyebabkan kenapa boleh berlakunya perang ini. Macam kita bergaduh lah. Okey, kalau bergaduh, apa-apa pergaduhan mesti ada punca. Ini ejek inilah, itu ejek inilah. Okey, ini tak puas hati dengan tu, ini tak puas hati dengan tu. Mesti ada. Okey, termasuk juga dengan Perang Dingin. Itu perkara pertama yang kita akan belajar. Okey, yang kedua kita akan tengok mengenai negara yang terlibat. Apa je negara-negara yang berperang ini? Dan bagaimana bentuk-bentuk perang ini dilakukan? Macam tadi saya bagi teaser, peperangan ini berlaku antara blok komunis dengan blok kapitalis. Okey, itu perkara yang kedua. Perkara yang ketiga bila kita belajar tentang Perang Dingin adalah kamu kena tahu mengenai ciri perang. Kenapa kita kena belajar tentang ciri perang? Kena belajar tentang ciri perang sebab Perang Dunia Pertama ini sangat-sangat berbeza dengan perang-perang yang berlaku sebelum ini. Okey, kalau kamu ingat sebelum ini kita ada Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia Kedua. Okey, Perang Dingin sangat-sangat berbeza dengan kedua-dua perang ini. Sebab itu kita kena tengok ciri Perang Dingin ni. Sebab ciri dia sangat berbeza dengan Perang Dunia Pertama dengan Perang Dunia yang kedua. Perang Dunia yang kedua, apa perbezaan dia? Nanti kita akan tengok. Okey, first kali kita akan tengok mengenai faktor perang. Macam mana boleh terjadinya perang dunia ni.
Kau tengok dekat situ. Faktor tercetusnya perang dingin yang pertama disebabkan oleh perbezaan ideologi politik. Macam saya terangkan dalam video sebelum ini, kapitalis dia ada ideologi mereka yang tersendiri, ada sistem ekonomi politik dengan sosial yang berbeza dengan blok komunis yang ada ideologi politik dan ekonomi yang berbeza. Sebab itu, sebab perbezaan ini umpama air dengan minyak inilah menyebabkan mereka tidak ngam. Dan bila tidak ngam, itu yang lebih senang untuk perang tercetus. Okay, itu sebab yang pertama. Okay. Sebab yang kedua, kenapa boleh terjadinya perang dunia kedua, perang dingin, maafkan saya, adalah disebabkan perbezaan dasar ekonomi. Ada kaitan dengan poin yang pertama ini. Okey, kalau kamu belajar video yang sebelumnya, kita ada terangkan bagaimana konsep ekonomi kapitalis yang hanya mementingkan pemilikan individu, maksudnya semua orang boleh berniaga. Okey, mengikut strategi-strategi yang tersendiri. Okey, dan yang paling penting adalah konsep mematlamatkan keuntungan dan kekayaan. Okey, maksudnya negara-negara kapitalis ini apa yang mereka penting adalah money, duit. Kalau kamu boleh buat apa saja yang penting kamu dapat duit. Itu adalah negara-negara kapitalis. Okey, berbeza pula dengan negara komunis. Komunis pula mereka mementingkan konsep kawalan ekonomi sepenuhnya oleh kerajaan. Kerajaan yang tentukan rakyat buat apa. Rakyat tak boleh berniaga lebih kaya daripada daripada kerajaan. Okey, sebab apa? Sebab orang-orang kapitalis ini, orang-orang komunis ini, mereka nak elakkan perbezaan kelas. Mereka tak nak ada orang kaya, orang miskin. Mereka nak semuanya sama. Okey, jadi berlaku perbezaan dekat situ, perbezaan dasar ekonomi. Dan kalau kita tengok, kedua-dua ekonomi, kedua-dua ideologi mempunyai kesan negatif dan positif. Maksudnya ada benda yang baik, ada benda yang buruk dekat situ. Okey, so itu sebab dia, perbezaan dasar ekonomi. Dan sebab yang ketiga, kenapa boleh tercetusnya perang dingin adalah sebabkan oleh perluasan kuasa Soviet di Eropah. Di mana kita tahu kapitalis dan komunis ini, ketuanya adalah kapitalis Amerika dan juga Soviet adalah komunis. Okey, so Soviet ini atau USSR ini cuba meluaskan pengaruh-pengaruh komunis ini dekat negara-negara Eropah. Dia nak banyak lagi negara-negara yang join pemikiran ataupun ideologi komunis. Jadi bila orang-orang kapitalis yang tengok, kenapa ideologi ataupun negara blok komunis ini nak cuba mempengaruhi benua Eropah? Jadi mereka mula merasa trigger atau merasa ini adalah orang kata benda buruk yang dilakukan oleh Soviet. Sebab Soviet cuba meluaskan kuasa mereka. Cuba meluaskan kuasa dari segi pengaruh. Cuba mendoktrinkan, menyampaikan ideologi-ideologi yang berbeza supaya negara-negara komunis ini makin lama makin banyak. Jadi negara-negara kapitalis pun tak boleh kalah. Jadi mereka pun ingin menyampaikan ideologi-ideologi mereka dekat negara-negara Eropah. Jadi berlaku persaingan dekat situ. So itu sebab yang ketiga. Sebab yang keempat, akibat hubungan renggang antara Amerika dan juga Soviet Union. Sebab kenapa? Ianya ada kaitan dengan ideologi juga. Bila kamu ada perbezaan ideologi, bila kamu tak suka dengan someone, of course hubungan kamu akan renggang. Bila contoh seorang dia cakap dia nak buat A, pemikiran dia lebih kepada A, tapi pemikiran kamu lebih kepada B. Sudah semestinya kamu dengan kawan kamu tidak akan sehaluan. Dan hubungan kamu akan mula menjadi renggang. Dan sebab itulah boleh tercetusnya perang dingin. Dapat dekat situ ya. So itu adalah mengenai faktor bagaimana boleh terjadinya perang dingin. Tengok pula yang kedua, apa negara-negara yang terlibat dengan perang dingin? Macam saya cakap tadi, blok komunis dengan blok kapitalis. Jadi kalau tengok situ, yang warna biru itu adalah negara-negara yang join blok kapitalis. Ianya yang atas ini adalah Amerika Utara, iaitu Amerika Syarikat dan juga Kanada. Yang bawah, yang ini adalah benua Eropah. Dan yang bawah kecil ujung ni adalah Australia dengan New Zealand. Dan yang dekat kecil bawah yang paling ujung ini adalah Jepun dan juga Korea Selatan. So ini adalah blok kapitalis yang mempunyai ideologi yang sama. Dan warna biru ini mereka berperang dengan negara yang berwarna merah, Soviet, China, Korea Utara, Ukraine dan sebagainya. Dan dua negara inilah yang berperang antara satu sama
lain. Okey, dapat tak dekat situ? So ini adalah negara-negara yang terlibat. Dan warna biru inilah lambang kapitalis. Yang warna biru melambangkan logo ini dan warna merah melambangkan logo ini. Dan warna merah itu adalah lambang Soviet Union. Ada macam cangkuk dan juga pukul dekat situ. Itulah lambang Soviet Union. Dan yang warna biru itulah lambang kapitalis. Okey, sekarang kita akan tengok ciri perang. Kenapa kita kena belajar tentang ciri perang? Macam saya cakapkan sebelum ini, okey, peperangan atau perang dingin ini sangat berbeza dengan perang dunia pertama dengan perang dunia kedua. Perbezaan yang paling ketara atau perbezaan yang paling ketara yang kamu boleh lihat adalah dari segi perang dingin tidak berlaku sebarang konflik bersenjata. Maksudnya kapitalis dan komunis mereka tak berperang tembak peng macam perang dunia pertama dengan yang kedua. Okey, ini menyebabkan kenapa dikatakan sebagai perang dingin. Sebab mereka tak bergaduh secara fizikal. Mereka bergaduh dari segi ideologi saja, perbezaan ideologi saja. Mereka tidak sampai mengangkat senjata dan berperang antara satu sama lain. Okey, dan yang kedua, apa ciri-ciri perang dingin? Kedua-dua blok cuba membuktikan kekuatan masing-masing. Kapitalis nak menjadi yang paling hebat dekat dunia. Komunis pun nak jadi yang paling hebat dekat dunia. Jadi mereka bersaing antara satu sama lain. Mereka bersaing melalui pelbagai faktor dan bidang. Dari segi contoh propaganda, bantuan ekonomi dan juga ketenteraan. Contoh bidang-bidang yang mereka cuba bersaing antaranya adalah seperti pembuatan senjata. Orang-orang daripada blok kapitalis, mereka cuba mencipta senjata yang lagi hebat. Buat nuklear, buat bom atom, buat senjata ini, pistol ini, laser ini dan sebagainya. Okey, dan blok komunis pun sama. Buat bom nuklear, buat bom SAR, buat bom atomik dan sebagainya. Sebab apa? Mereka tidak berperang tapi mereka cuba mencipta senjata. Nak menunjukkan, senjata aku lebih hebat daripada negara kau. Senjata aku lebih hebat daripada negara kau. Lebih kurang macam tu. Berlumba-lumba untuk membuat senjata. Yang kedua dari segi saiz dengan teknologi. Okey, mereka cuba menjadi yang terbaik dalam mencipta teknologi. China cipta teknologi handphone dan sebagainya. Okey, jadi mereka cuba menjadi yang paling pandai dekat dunia ni. Mereka itu yang dikatakan sebagai mencuba membuktikan kekuatan masing-masing. Ada yang ketiga segi ekonomi. Mereka cuba jadi yang paling kaya. Okey, kapitalis cuba nak jadi negara yang paling kaya dekat dunia. Blok komunis pun nak buat benda yang sama juga. Okey, dan juga bidang-bidang yang lain seperti perindustrian, sukan. Contohnya sukan yang paling besar dekat dunia, kita ada sukan Olimpik. Jadi bila negara-negara kapitalis join dengan negara-negara komunis, mereka cuba bersaing. Okey, nak dapatkan peringkat emas yang paling banyak antara satu sama lain. Nampak tak? Dia macam anjing dengan kucing bergaduh. Okey, dan yang ketiga propaganda dan pengaruh. Mereka cuba membanyakkan lagi negara-negara yang ingin masuk dalam negara mereka. Sebab itu tadi Soviet saya katakan, Soviet ingin meluaskan pengaruh mereka dekat negara-negara Eropah. Itu yang menjadi orang kata yang trigger blok kapitalis untuk buat benda yang sama. Okey, so ini adalah ciri-ciri perang dingin. Dan yang paling utama saya cakap tadi, tidak ada konflik bersenjata berlaku. Itu adalah perkara yang kedua. Dan perkara yang ketiga yang korang kena tahu, bila kita belajar tentang blok dunia adalah wujud satu lagi blok. Ini adalah dunia yang ketiga ataupun blok yang ketiga. Apa ini blok yang ketiga atau dunia yang ketiga? Sekarang kita tengok, ada kuasa lain ke? Okay. So sekarang kita akan tengok, ini tadi adalah kita tahu blok komunis dengan blok kapitalis. So siapa yang join blok yang ketiga ataupun dunia yang ketiga? Kalau korang tahu, negara-negara yang berwarna kuning inilah adalah blok yang ketiga ataupun dunia ketiga yang kita panggil sebagai dunia ataupun blok berkecuali. Maksudnya warna kuning ini mereka tak join warna biru, mereka tak join warna merah. Mereka duduk sini, mereka tengok aje makan popcorn. Okey, kapitalis bergaduh dengan komunis, komunis bergaduh dengan kapitalis. Mereka tengok aje. Itu blok yang berkecuali. Okey, dan antara negara-negara yang join blok kecuali seperti Amerika Selatan, negara-negara Afrika, Asia, termasuk negara kita Malaysia. Sebab kita tak nak join pergaduhan ini. Kita nak keamanan, kita nak perdamaian.
kita suka dengan kita jalinkan hubungan dengan negara-negara kapitalis, dan kita juga jalinkan hubungan dengan negara-negara komunis. Kita tak ada masalah. Okey, blok-blok berkecuali ni tak ada masalah dengan kedua-dua fahaman. Okey, kita berbaik-baik dengan kedua-dua blok. Itu adalah blok berkecuali. So, negara-negara dunia ketiga mengamalkan sikap berkecuali. Namun kedua-dua blok yang kita belajar tadi, komunis dengan kapitalis, cuba mempengaruhi negara-negara dunia ketiga melalui bantuan pertahanan dengan ekonomi. Sebab apa? Dia macam kapitalis ni macam satu geng, komunis satu geng, ada satu geng lagi kita ada orang kata budak-budak nerd. Jadi komunis cuba nak rekrut budak-budak nerd ni nak masuk geng dia. Kapitalis pun cuba nak rekrut orang-orang daripada budak-budak nerd ni nak masuk geng dia. So dunia ketiga ini cuba dipengaruhi oleh dua blok yang berbeza. Nak ikut kapitalis ke, nak ikut komunis? Nak ikut komunis ke, nak ikut kapitalis? Okay. So itu yang berlaku bila kita duduk di tengah-tengah blok yang berkecuali. Tapi blok berkecuali macam saya cakapkan, mereka tak ambil kisah tentang perang dingin. Okey, dan ini adalah pembahagian dia. Dunia pertama dikenali sebagai blok kapitalis atau ketuanya Amerika Syarikat, dan dunia kedua kita kenali sebagai blok komunis ataupun Soviet Union, USSR, dan dunia ketiga adalah blok berkecuali. Kita tak ada ketua tapi kita memang tak join kedua-dua blok. Okey, so itu adalah serba sedikit tentang blok dunia dan juga perang dingin. Okey, so korang dah tahu mengenai bagaimana boleh tersusun blok dunia, apa itu blok dunia dan apa itu perang dingin. So sampai di situ saja video saya pada hari ini. Jumpa lagi di video-video saya yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik untuk kita bincangkan. Dan jangan lupa saya Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Bye.